Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Haslinda binti Ahmad Kamisan akan membentangkan tajuk kajian mengenai tahap pengetahuan dan sikap rakan sebaya terhadap pelajar kurang upaya pertuturan dan pendengaran di Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis. Untuk bahagian pengenalan, kita lihat dulu definisi OKU. Akta OKU 2008 telah mendefinisikan OKU sebagai mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Seterusnya, Akta OKU 2008 juga menyatakan bahawa OKU tidak dikecualikan dari mendapat pendidikan yang sempurna seperti orang yang normal penciptaannya. Menurut Hasnah, Tajul Arifin, Muhammad Hanafi, Muhammad Mokhtar dan Nur Hazwani 2010. Seterusnya, kajian literatur. Menurut Antona 2000, sikap negatif terhadap OKU mempunyai hubungan dengan tingkah laku penolakan sosial dan jangkauan sosial yang tinggi terhadap mereka. Selain itu, terdapat pandangan bahawa jika lebih banyak maklumat mengenai OKU yang diketahui oleh masyarakat, maka semakin berkurang stereotip yang negatif mengenai OKU dan semakin positif sikap mereka terhadap OKU. Menurut Katz, Hess and Bailey tahun 1988, Ibrahim and Her 1982. Pelajar kurang upaya selalunya kurang diterima dan mereka bertindak lebih ke arah negatif berbanding dengan rakan-rakan sebayanya yang normal. Menurut Gottlieb, Gresham dan Eng. Menyedari permasalahan ini, maka objektif kajian ini adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan dan sikap rakan sebaya terhadap pelajar kurang upaya pertuturan dan pendengaran di JPH PTSS. Kajian ini menyelidik beberapa persoalan kajian seperti berikut. Yang pertama, apakah tahap pengetahuan pelajar-pelajar di HF di JPH PTSS mengenai PKU? Yang kedua, apakah sikap pelajar-pelajar di HF terhadap rakan sekuliah mereka yang PKU? Metodologi yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif. Instrumen kajian, set soalan selidik. Menggunakan skala Likert 4 yang diadaptasi dari Hasnah Toran 2010. Terdapat dua bahagian iaitu A. Tahap pengetahuan rakan sebaya terhadap pelajar kurang upaya. B. Tahap sikap rakan sebaya terhadap pelajar kurang upaya dan C. Demografi responden. Metodologi, kita menggunakan responden seramai 216 orang pelajar JPH PTSS yang sedang menuntut dalam jurusan Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal iaitu DHF. Analisa data yang digunakan adalah SPSS iaitu Statistical Package for Social Science. Dapatan kajian untuk demografi responden. Jantina bagi lelaki adalah 61 orang dan perempuan adalah seramai 155 orang. Dari segi umur, bangsa, agama dan tahun pengajian boleh dilihat di dalam carta jadual yang disediakan. Bagi tahap pengetahuan rakan sebaya terhadap pelajar kurang upaya, tahap interpretasi yang ditunjukkan adalah sederhana.
Antara item soalan yang dikemukakan adalah, saya faham apa maksud orang kurang upaya. Saya tahu terdapat pelbagai kategori OKU. Saya tahu terdapat pelajar kurang upaya di Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Soalan seterusnya juga, saya berpendapat bahawa pelajar PKU mempunyai kemahiran yang luar biasa berbanding pelajar normal. Saya berpendapat bahawa golongan PKU layak menerima hak pendidikan yang sama seperti orang lain. Seperti yang sedia maklum, yang dapat dilihat, kesemua soalan-soalan itu telah mendapat tahap interpretasi yang sederhana. Bagi tahap sikap rakan sebaya terhadap pelajar kurang upaya pula, juga menunjukkan tahap interpretasi yang sederhana. Antara item soalannya adalah, saya bersikap baik terhadap pelajar kurang upaya. Saya berasa simpati terhadap keadaan yang dilalui oleh PKU. Saya tidak berasa malu untuk menjalinkan persahabatan dengan PKU. Sekiranya saya berjumpa atau berjalan dengan PKU, saya tidak akan peduli apa yang orang lain fikir. Dan soalan yang terakhir, PKU dilayan dengan adil oleh rakan-rakan sebaya di PTSS. Dapatan yang diperolehi adalah tahap interpretasi adalah sederhana. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan rakan sebaya terhadap PKU adalah sederhana. Begitu juga dengan sikap rakan sebaya terhadap PKU juga adalah sederhana. Cadangan. Politeknik perlu mengambil inisiatif dengan mengadakan program atau aktiviti seperti sambutan Hari OKU peringkat Politeknik, kejohanan sukan yang melibatkan pelajar PKU dan pelajar tipikal, pertandingan memasak, aktiviti perkemahan, aktiviti keusahawanan dan juga mengadakan kursus atau kelas bahasa isyarat Malaysia secara berkala supaya dapat meningkatkan tahap kemahiran mereka untuk berbahasa isyarat. Kesimpulan. Kerjasama semua pihak iaitu pihak pengurusan, pensyarah dan staf sokongan PTSS amat penting dalam meningkatkan tahap pengetahuan dan sikap rakan sebaya terhadap PKU. Itu sahaja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.